menonton video ini. Sebelum kita melakukan video ini, silah pertimbangkan untuk menekan butang subscribe dan aktifkan butang lonceng untuk mendapatkan video terbaru setiap hari. Ayo gempur 6 negeri bertanding di PRN kali ini. InsyaAllah tuan-tuan. Belum hati aku tak boleh fokus. Okay, ada 6 negeri yang bertanding. Kelantan, Terengganu, Kedah, Penang. Kita ada Selangor dan juga Negeri Sembilan akan bertanding dalam PRN Pilihan Raya Negeri ke-15 kali ini. Dalam malam ni kita akan bawa beberapa isu, antaranya adalah Perikatan Nasional nak buang penjawat awam. Nampaknya PAS dah jadi kadam kepada gerakan #PASGelakkan. Kedua, Telegram akan bakal di-block di Malaysia. Kenapa? Kita akan cerita sekejap lagi. Tuan-tuan, saya nak cerita juga Muhyiddin perangkap Azmin di Selangor. Bagaimana? Dan Kedah dan Penang sudah sedia untuk perang. PAS nak lombong nadir bumi di Kelantan. Mampu ke? Okey, kita akan cerita sebentar lagi. InsyaAllah. Tuan-tuan dan puan, mana aku punya bag? Bukan? Aku punya mouse. Okay. Saya harap tuan-tuan dan puan terus share, terus like, terus subscribe live kita pada malam ini. Terima kasih. Terima kasih kerana bersama dengan saya. Terima kasih yang ada. Kalau ada yang bagi gift, saya ucapkan terima kasih. Kalau saya tak sempat nak tengok, sama ada di TikTok ataupun di social media seperti YouTube dan sebagainya, saya minta maaf kalau saya tak sempat nak ucap terima kasih. Bukan saya tak menghargai. Kadang-kadang saya ni ada satu skrin sahaja. Kan? Jadi kita ada satu tempat saja tuan-tuan untuk kita nak live ni. Jadi sebab tu saya tak boleh nak tengok semua. Baik, kita akan minta maaf, saya baru habis berkursus, baru habis satu program. Sebab tu apa orang kata agak payah sikit lah untuk saya nak apa orang kata atur. Suara okey ke? Suara okey? #PASGelakkan, #ayo gempur, okey, #ayo gempur, #PASGelakkan. Baik. Pertama sekali kita akan berbicara soal PRN ni. Sultan Mizan memberi pesanan agar titah jaga akhlak semasa PRN. Terengganu Sultan Mizan bertitah mengingatkan parti politik yang bakal bertanding tidak lama lagi supaya berkempen secara sihat dan menunjukkan akhlak serta teladan yang baik kepada rakyat. Baginda bertitah politik kebencian seperti maki hamun dan caci maki perlu dielakkan agar tidak menjejak perpaduan ummah yang bermazhab Syafi'i serta berpegang kepada ahli sunnah wal jamaah. Saya boleh tambah juga antara pesanan Tengku Mizan juga adalah perkara 3R jangan dimainkan, royalty, race dan juga religion. Dan tuan-tuan, satu lagi, kalau sesiapa anda nampak komen, live, posting dan sebagainya yang menyentuh soal 3R, menyentuh soal mengkafir, soal kalau tak undi orang ni masuk neraka, soal itu, soal ini yang berkaitan dengan agama, tolong buat aduan di balai polis yang berdekatan atau aduan kepada SKMM di website beliau, betul di website mereka, SKMM punya website. Type je situ, aduan SKMM, aduan Suruhanjaya Komunikasi, tuan-tuan akan jumpa dan terus buat aduan di tempat tersebut dan pihak polis akan kutip mereka dengan kadar yang segera. Tuan-tuan, tak ada masalah berbeza politik, tak ada masalah berbeza parti, tak ada masalah berbeza polisi. Itu semua tak ada isu. Tetapi bila menyentuh soal perkauman, bila menyentuh soal agama, bila menyentuh soal-soal yang sensitif sebegini, kita elakkan semasa pilihan raya supaya kita terus boleh maju ke hadapan dengan cara dan kaedah yang betul. Bukan sekadar kaedah yang tak betul. Baik. Saya akan bermula dengan yang pertama sekali, itu pesanan tadi, 3R, elakkan daripada perkara tersebut. Kita seterusnya bercerita pula tentang isu Kelantan ni tuan-tuan. Ini menarik ni sikit. Saya terbaca satu artikel ni. Artikel ni menyentuh tentang nadir bumi, rare earth element, REE. Rare earth element nadir bumi ni, dia bercerita tentang apa? Ni apa nama? Ni Amar kata, Timbalan Menteri Kelantan kata, Menteri Besar Kelantan, jika PAS takbir Kelantan kaya melombong nadir bumi. Okey, jika PAS terus takbir Kelantan kaya melombong nadir bumi. Nah, soalan saya mudah saja. Nadir bumi datang masa pilihan raya je tuan-tuan. Nadir bumi dia baru wujud masa pilihan raya atau sebelum ni tak ada nadir bumi. Ataupun perkataan nadir bumi, rare earth element ni ada sekarang. Sebelum ni tak ada. Sebelum ni tak ada ke tuan-tuan nadir bumi? Saya tanya soalan ni pada tuan-tuan ni. Sebelum ni tak ada. Tiba-tiba masa nak pilihan raya, tiba-tiba ada rare earth. Tuan-tuan, 30 tahun dah PAS ni memerintah, bukan baru sekarang.
Ni dia bercakap macam dia pembangkang. Dia kata apa? Kelantan akan menjadi kaya raya dan makmur jika PAS terus memerintah negeri itu dan mengeksploitasi unsur nadi bumi yang nyata kaya menurut pemimpin kanannya. Timbalan Menteri Besar Kelantan Anik Ahmad Anik Abdullah berkata, kerajaan negeri sedang merangka laluan untuk melombong nadi bumi dinilai beranggarkan 125 bilion ringgit. Dasar untuk pengeluaran unsur nadi bumi sudah ada di Kementerian Semua Manusia dan Perubahan Iklim yang akan diikuti oleh kerajaan negeri. Kita akan berhadapan cabaran dan dalam menguruskan REE, kepakaran atau ahli profesional, dan insyaAllah lepas PRN kita akan susun sebaiknya pengurusan hasil bumi berkenaan. Saya nak bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan lah ya. Pertama sekali, dulu masa dapat 100 juta dari kerajaan pusat, 800 juta. 400 masa zaman Pakatan Harapan memerintah, YouTube, Facebook, FB slow. Okey. Suara masalah? Oh, dia bengkak pula. Okey, saya tukar suara Sekarang suara okey tak? Sekarang suara okey? Okey. Sekarang suara okey? Sekarang. Okey. Najis bumi. Jangan kau najiskan pula dia. Okey. Sewaktu kerajaan Pakatan Harapan memerintah, kita nak cerita, sewaktu kerajaan Pakatan Kelantan memerintah, Pakatan Harapan memerintah, betul lah. Pakatan memerintah 2018, 2019, Lim Guan Eng daripada DAP, Menteri Keuangan pada waktu itu, bagi Kelantan 400 juta duit royalti minyak. So apa yang kerajaan Kelantan buat pada waktu itu, tuan-tuan? Dia beli, apa dia? Dia beli Mercedes. Dia naikkan gaji Exco. Ada dia tolong rakyat, tuan-tuan? Ada dia bantu rakyat? Tak ada. Sebaliknya dia utamakan dulu. Ni, dekat Terengganu, isu. Masa Hadi memerintah, dia transfer tanah bernilai 8 juta pada waktu itu dengan koperasi PAS. Lepas itu dibeli oleh BN. Zaman sekarang ini, Samsuri memerintah, dia jual tanah tu dengan nilai 30 juta, dia bagi premium 500,000. Sedangkan secara pasarannya premium 5 juta. Kepada siapa? NGO milik isterinya sendiri. Macam ni ke orang-orang yang boleh memerintah nadir bumi 125 bilion ni, tuan-tuan? Saya risau kalau 125 bilion ini diperintah oleh golongan ini, dia tak sampai pada rakyat. So dia kata jika PAS memerintah, maka ingat orang lain memerintah tu tak akan dapat baik. Saya risau kalau PAS memerintah, dia akan jadi kembali macam dulu, membalak bersama ular mak. Kan? Membalak bersama ular mak. Tu aja. Membalak bersama ular mak, tuan-tuan. Jangan pernah terpedaya dengan pakaian-pakaian, saya kata. Pakaian tidak mencerminkan akhlak seseorang. Ya. Pakaian tidak mencerminkan iman seseorang. Jangan pernah terpedaya. Skamer pun ramai, skamer yang pakai jubah dan serban. Bukan saya nak hina orang pakai jubah dan serban, tak. Tapi nak cerita, skamer ni, tuan-tuan, dia nak tipu kita, dia pakai jubah dan serban. Dia tak takut. Tuan-tuan, antara skamer yang besar, skamer apa? Skamer umrah. Skamer haji, skamer umrah lah. Skamer umrah antara yang besar. Saya kenal personally seorang skamer umrah. Dia kutip duit, 2-3 juta dia cabut. Dia bukan takut nak bermain agama. Kalau dia takut bermain agama, nak kafirkan orang pun dia tak berani. Ini dengan selamba dok je dia boleh kafirkan orang. Selamba dia. Jadi tuan-tuan, sekarang ni dia nak bawa nadir bumi ni untuk kayakan siapa? Kayakan rakyat atau kayakan diri dia sendiri? Kayakan rakyat atau nak kayakan kaum keluarga dia? Bukan saya cerita Nik Amar ni, saya cerita tentang PAS. Dan saya tak nampak kalau mereka memegang kekayaan tersebut pun, mereka boleh buat perubahan di negeri Kelantan. Akhirnya mereka tak boleh buat perubahan dekat negeri Kelantan. Sebab selama ini 30 tahun PAS memerintah, kita kata, terutama recently kita kata, setelah dibuang legasi Nik Aziz tu daripada Kelantan, kita tak nampak perubahan-perubahan besar yang berjaya dilakukan oleh Kelantan, oleh PAS di Kelantan. Jadi akhirnya kalau benda tu tak boleh berubah, apa jaminan lepas ini kalau PAS memerintah lagi, mereka akan buat perubahan? Apa jaminan kalau PAS memerintah lagi mereka boleh buat perubahan? Saya bagi contoh, tuan-tuan, masa mereka menjadi kerajaan federal 33 bulan, RUU pun dia orang tak bawa. Cerita adib hilang. Apa yang mereka rebut? Jawatan. Presiden dapat jawatan duta khas ke luar negara. Kan? Yang ni dapat jawatan, yang tu dapat jawatan, yang ni dapat jawatan, yang tu dapat jawatan. Akhirnya,
Mana pergi cerita RU355? Mana pergi cerita hudud? Mana pergi cerita menegakkan Islam? Tapi kami tak berkuasa, tak berkuasa sepenuhnya. Kamu menteri undang-undang tu kamu. Kalau kamu ugut nak tarik sokongan, kerajaan boleh tumbang. UMNO 10 orang tarik sokongan, kerajaan tumbang. PAS ada 18 kerusi. Seorang pun tak berbunyi. Jadi bila Hadi sebut tentang syaitan bisu, soalan kita, siapa yang syaitan bisu? Siapa yang syaitan bisunya? Membawa saya kepada poin nanti kejap di ujung ni, kita akan cerita bagaimana PAS di Penang, di Pulau Pinang, dia nak hapuskan, nak buang pegawai kerajaan penjawat awam. Kita akan cerita sebentar lagi. Tapi sebelum tu, tuan-tuan share dahulu. Kita cerita pasal Hamzah Zainuddin, tuan-tuan. Hamzah Zainuddin baru-baru ni cerita dari background dia. Rumah dia telah diserbu oleh LHDN. Adalah geng-geng walaon, geng-geng seluang ni yang dia tak puas hati. Kenapa serbu rumah Hamzah? Ini adalah satu intimidasi politik. Ini konspirasi politik. Tuan-tuan, ini LHDN. Saya nak beritahu, LHDN ni boleh buka akaun kita selamba dia je. LHDN, dia boleh tahu setiap inci akaun kita. Najib ada 1.6 bilion ke berapa ke hutang dengan LHDN, 1.2 bilion hutang dengan LHDN. Bilion hutang dengan LHDN sekarang ni. Tuan-tuan ingat LHDN ni cikai ke tuan-tuan? Di dalam negara kita ni, LHDN ni antara yang sistem paling canggih. So bila dia pergi periksa akaun Hamzah, there is something wrong somewhere. Kita baca. LHDN pertahan tindakan periksa rumah Hamzah. Lembaga Hasil Dalam Negeri hari ini mempertahankan langkahnya untuk memeriksa kediaman Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin beberapa hari yang lalu. LHDN berkata tindakan menggeledah kediaman pembayar cukai sememangnya kegiatan penguatkuasaan yang dilakukan dalam kes siasatan cukai dan ia dilaksanakan tanpa menyasarkan mana-mana pihak. Tindakan memeriksa kediaman itu juga satu bentuk perkhidmatan kepada rakyat yang menunaikan tanggungjawab cukai mereka dengan konsisten. Pemeriksaan tidak menyasarkan kumpulan tertentu, sebaliknya dilaksanakan kepada semua pembayar cukai yang disesat semasa kes pencukaian. Komitmen kami tetap sama. Kami akan melaksanakan tugas kami mengikut perundangan cukai yang berkuasa. Baik. Tuan-tuan, ini kenyataan daripada LHDN ni dia agak berlapik lah. Agak berlapik. Tetapi, bagi saya lah, saya nampak perkara ini adalah perkara pertama daripada series of serbuan yang akan dibuat LHDN. Another one yang mungkin boleh kena tuan-tuan ni pada firasat saya lah adalah antara lain Parti Bersatu. Okey, memang Parti Bersatu tu bukan individu. Dia tak boleh disoal siasat oleh LHDN. Bukan isu parti tu. Saya cerita individu di dalam parti itu. Siapa tuan-tuan? Tidak lain tidak bukan Muhyiddin Yassin. Sebab dia bila bercerita tentang isu duit masuk tu, dia akan ada kaitan pula nanti Wan Saiful Wanjan, Muhyiddin Yassin, Hamzah Zainuddin, dia akan ada berkaitan dan akan membawa kepada isu satu lagi. Siapa? Siapa nama dia? Allah, Azmin Ali. InsyaAllah tuan-tuan, kita akan ada satu pendedahan besar berkenaan dengan Azmin Ali. Dulu saya pernah bawa pendedahan ni sedikit.